الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وألحقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ni sekali lagi Allah izin untuk kita bertemu dalam majlis ilmu kita. Alhamdulillah. Baik itu tuan-tuan, Ana ni kalau mari surau kita ni untuk bagi sedikit tazkirah ana asal sonok. Sebab sonoknya antara surau yang teramai jemaah, antara surau yang ramai. Tak tahulah kok tuan-tuan pergi, ana nak pergi Masjid Putra pun taklah seramai ni. Pergi Masjid Mizan pun taklah seramai ni, kecuali hari Jumaat lah. Tazkirah hari Jumaat tu ramai lah. Jadi alhamdulillah, pokoknya Allah bagi kekuatan untuk kita hadir bersama. Ada orang kata surau Prima tu sebab ramai orang pencin. Anak kata surau lain pun ramai juga, tapi orang pencin pun tak tahu juga. Jadi alhamdulillah, dan sama-samalah kita mengimarahkan surau kita. Siapa lagi kalau tidak kita? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus memberi kekuatan kepada kita bersama, insya-Allah. Cikgu Aziz mana ni? Jauh lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ni kita masuk bab ataupun tajuk keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Ni kitab ni taklah lama sangat dan tidaklah baru sangat, tapi boleh fahamlah noh. Maknanya keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Maknanya ilmu kita ini yang akan dikira oleh Allah dan dinilai oleh Allah apabila ilmu itu kita transfer dalam bentuk amalan. Itu dia nak cerita awal ni ya. Dan alhamdulillah anak rasa tuan-tuan tahu belakang dah tak? Kau Najib tahu dah kan? Jadi kita ulang balik. Hak yang kita tahu kita ulang balik sehingga ia menjadi malakah. Maknanya dia menjadi satu amalan dalam hidup kita. Sebab itu banyak mana ilmu pun tuan-tuan tak ada apa nilai pun, tapi yang sedikit itu diamalkan, itulah yang ada nilainya. Seperti yang anda pernah sebut cerita bagaimana Hatim bin Asam yang berguru dengannya Imam Syafi'i selama 30 tahun. Satu hari tu guru dia tanya, "Mu dapat apa dia ngaji kat aku sampai lama ni?" Dulu-dululah Tok Guru dulu tanya. Tok Guru lah ni tak tanya. Tanya tak mari dah. Tak tanya lah. Jadi Tok Guru dulu tanya, "Mu duk mari ngaji kat aku ni sampai 30 tahun, mu dapat berapa dia?" Nampak. Jadi kata mungkinnya kata Hatim Tok Guru, saya duk ngaji walaupun lama
tak dapat banyak ilmu pun. Tapi yang saya dapat hanya 8 ilmu saja sepanjang lebih 30 tahun saya berguru dengan tuan guru. Allahu Akbar. Lalu tu dia kata, mau cerita apa dia salah satu daripadanya. Apa dia salah satu daripada 8 tu? Dia kata, tunggu mudah ceritanya. Dia kata, kita ni bersahabat, berkawan. Apabila kamu sakit, aku pergi ziarah. Kamu mati, aku ziarah. Last sekali kematian tadi berakhir di tanah perkuburan, kita hantar ke tanah perkuburan. Tu kita berkawan dah. Tapi kalau berkawan sahabat mati pun tak pergi ziarah, tu bukan kawan tu. Jadi dia pergi kata sampai ke kubur. Tapi itu, aku mengaji denganmu bukan aku berkawan sampai ke kubur, tapi aku berkawan sampai ke dalam kubur. Apa maksudmu, kata Tok dia? Maknanya setiap ilmu yang aku belajar denganmu, aku beramal, amal itu akan bersama-sama dalam kubur dengan aku. Masya Allah. Masya Allah. Nah, contohnya lah kita kata Quran. Contoh, kita yang dah beramal membaca Al-Quran, Al-Quran menemani kita sampai ke dalam kubur. Begitu tuan-tuan, jangan lupa no. Sibuk macam mana pun, ambillah sedikit masa untuk membaca Al-Quran. Tak baca banyak pun tak apa. Boleh satu muka pun tak apa. Nah, ataupun lebih sikit lah, ataupun kurang sikit, tapi kena baca tuan-tuan, kerana dia akan menemani kita sampai ke dalam kubur tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah kata Tok Guru kita. Kata Tok Guru kita, dia kata, ketahuilah bahwasanya orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya akan dicabut keutamaannya. Nampak tak? Mana-mana orang yang memiliki ilmu, memiliki ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmu itu, kata ulama, Allah akan cabut keberkatan daripada dia. Allah cabut daripada apa kita katakan kekuatan yang ada pada dia. Tak ada apa. Ada. Kan kita disuruh cari ilmu. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Dia suruh kita cari ilmu, tuntut ilmu. Tapi tuntut ilmu dalam rangka nak beramal, bukan tuntut ilmu hanya nak berbangga-bangga dengan ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Sila tanya dia esok, insya Allah. Alhamdulillah, sihat lagi tadi kita, insya Allah. Ini antara orang yang lama, orang yang lama, Masya Allah. Alhamdulillah, boleh sihat. Alhamdulillah. Jadi apa yang anda nak sebut tuan-tuan, apabila kita tidak beramal dengan ilmu kita, maka akan dicabutlah keutamaan. Apa dia? Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang berilmu itu pada satu tahap atau satu darjat yang lebih tinggi. Tapi kalau tak beramal, tak ada. Ada lah. Nah, baik itu orang ceritalah dia banyak ilmu mana pun. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini antara lain disebut kepada kita. Maka dengan sebab itu tidak haruslah kita berbangga. Tidak harus kita berbangga dengan mana Nabi SAW membicarakan tentang keutamaan ilmu, lalu dia menganggap dirinya tergolong antara orang yang diberi keutamaan, maka disebabkan dia berilmu padahal dia tidak beramal. Kata Nabi, man izdada ilma wa lam yaddad huda lam yaddad minallahi illa bu'da. Kata Nabi, sesiapa yang bertambah ilmu, alhamdulillah. Nah, kita yang duduk di surau kita ni, alhamdulillah tuan-tuan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam ada saja majlis ilmu. Tiap-tiap malam semua ustaz ada.
Ustaz ajar fiqh ada, ustaz tafsir ada, semua ada berlaku. Ustaz muda ada, ustaz tua pun ada. Tua tak ramai lah anak lah yang tua tu, lain muda-muda berlaku. Tapi Ustaz Muhaimin tak nak lagi bagi buat ceramah ni bila tak tahu ya. InsyaAllah. Mana Haji? Orang muda-muda ni. Dia jenis orang tahu Allah ni payah sikit lah. Ni tak nak tunjuk ni. Allah Akbar. Orang muda belakang tak? Nak cari ilmu apa? 30 malam tu setiap malam ada. Bukan suruh kita saja, hampir semua suruhnya ada pengajian. Pergilah mana-mana pun. Tak suka dengan ustaz ni, pergi ustaz nombor 2. Tak suka ustaz nombor 2, pergi ustaz nombor 3. Tak suka ni maksudnya ada setengah orang tak suka cara penyampaian dia. Macam mana ni orang tua, setengah-setengah orang muda dia kata tak nak dah dengar jenis orang tua-tua ni. Tak apa, tak ada masalah kan, tak ada masalah tu. Jadi nak ceritanya Allahu Akbar, siapa yang duduk di Putrajaya tidak mengikuti mana-mana majlis ilmu, itulah antara manusia yang paling rugi. Ni Tuan Haji ni hampir tiap bulan duduk mari. Dia kata sonok mari sini. Mari daripada pakar Terengganu. Pakar Terengganu. Allah. Baik lagi boleh bawa kereta. Alhamdulillah. Walaupun umur lebih daripada 70 tahun. Anak tidaklah sampai 70 tahun. Tapi taklah muda dah. Dah 60 lebih ni orang kata tak muda lah dah. Jadi Alhamdulillah. Mari. Hanya turun beberapa langkah je sampailah dalam sokong. Tapi ada juga orang duduk di Prima tak turun-turun sampai ke hari ini. Allahu Akbar, masya-Allah. Macam mana? Dah dia sedia dah untuk dia ni. Sedia dah. Tapi tak mari dia nak buat macam mana? Kata orang bijak pandai, ibarat kamu membawa seekor kuda untuk diberi minum di tepi laut, di tepi perigi dan sebagainya. Kamu hanya mampu bawa tetapi tidak boleh memaksakan kuda tadi untuk minum air. Gitulah. Kita buat program, berbagai-bagai bentuk program, panggil mari, tak mari juga tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak tahulah jawatan kuasa pun fikir penimpala. Penimpala mana yang kita nak ajak masyarakat mari bersama. Sebab kalau masyarakat boleh turun bersama, walaupun kita ni dah ramai, kita nak ramai lagi, maka itulah antara tanda-tanda disebut kepada kita masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik ya. Sebab kata Imam Ghazali, kalau kamu nak tahu kampung tu, taman tu, projek perumahan itu baik ataupun tidak masyarakat, mau tak payah pergi ketuk pintu satu-satu. Cukup kamu pergi ke tempat solat mereka, ke surau mereka, ke masjid mereka. Kalau masjid itu dimakmurkan, itulah gambaran masyarakat setempat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu orang duk kata mari semayang ni nak ambil setakat fardu kifayah. Yalah fardu kifayah mari 3 orang okey dah. Tapi bukan sekadar fardu kifayah itu, tapi kita nak ambil fardu ain lagi. Nak cari ilmu dan sebagainya lah. Allahu Akbar, masya-Allah. Jadi disebut kepada kita sesiapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya ataupun amalnya, maka ia akan bertambah melainkan maka ia tidak akan bertambah melainkan jauhlah ia daripada Allah. Maksudnya bertambah ilmu tapi tak bertambah tak bertambah amalan, menyebabkan dia jauh dengan Allah. Sedangkan Nabi kata bagaimana kamu nak dekatkan diri kamu dengan Allah adalah dengan melaksanakan yang wajib dan sunat. Tapi kalau kamu tak beramal, tak ada apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Dah inilah yang paling anak takut. Takut macam mana duk cakap, duk buat tazkirah ni, pakai duk buat tazkirah ni. Atau duk pergi ceramah,
takut nanti benda ni balik kat kita. Nampak tak? Baik, itulah kita nak kena muhasabah diri kita lah sama-sama lah, insya-Allah. Jadi dengan sebab itu katanya sebenarnya ilmu pengetahuan itu telah sampai ke martabat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ialah disebabkan ia mengandungi manfaat yang meluas bagi hamba-hambanya. Jika si alim itu tidak memanfaatkan ilmunya bagi dirinya sendiri, maka bagaimana ilmu itu dapat dimanfaatkan untuk orang lain? Apa maksudnya? Ilmu tu dia sendiri pun tak beramal, dia sendiri pun tak amal, macam mana dia nak sampai kepada orang? Allahu Akbar, insya-Allah. Ana ingat Tok Guru ana sebut dulu, dia kata, kamu yang duk buat ceramah, kamu duk buat tazkirah ni, satu benda dia kata kamu jangan tinggal. Apa dia? Tahajud kamu jangan tinggal. Karena tahajud itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kamu. Kalau kamu tahajud pun tak buat, pukul 6 baru bangun, dia kata tak ada apa kelebihan dengan orang lain. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah, ana dipahamkan ramai di kalangan kita yang sama-sama duk melaksanakan tahajud itu. Tak apa tuan-tuan, tak banyak pun tak apa, boleh buat 2 rakaat pun okey. Kalau boleh buat 4 lagi baik, kalau boleh buat 8 lagi baik. Tak apa tuan-tuan, nak baca ayat panjang, ayat pendek tak apa, tak ada masalah. Nah, ayat pendek, ayat lazim pun tak apa, ayat panjang pun tak apa, masya-Allah. Nah, kita yang boleh ingat ayat-ayat lazim silakanlah. Ustaz Muhammad tak apalah, dia ingat banyak surah-surahnya. Kita yang ingat kuliah qul huwallah tak apa. Tuan-tuan, jangan malas aku nak buat, tak ingat ayat dah, tak apa. Tak, yang kita ingat, nak yang kita ingat, itu yang kita nak buat. Tak. Jadi kata ulama, ilmu tu diri dia pun dia tak guna dan beramal, macam mana dia nak sampai ke orang lain? Kata Tok Guru hari ini, kalau kita tak beramal ilmu itu, ibarat kita sampai ke orang masuk telinga kiri keluar telinga kanan, gitulah kot lebih kurang. Tak ada apa-apa kesan. Allahu Akbar, masya-Allah. Nah, ini antara lain lah disebutkanlah kepada kita. Maka dengan ini jelas bahawa keutamaan yang dikhususkan bagi orang yang berilmu itu akan terbatal, tak ada apalah. Inilah yang disebutkanlah kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi atau kama qala. Nabi kata seberat-berat manusia yang akan menerima azab siksaan pada hari kiamat ialah orang yang berilmu, yang mana ilmu itu tidak dimanfaatkan Allah dengan ilmunya. Maknanya ada ilmu tidak dipergunakan ilmu tadi. Ilmu tadi tidak diamalkan dengan ilmu. Siapa dia? Asyaddun nas. Inilah orang yang paling berat siksaannya. Nah, siksaannya pada hari akhirat nanti. Maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak dimanfaatkan dan dari hati yang tidak khasyuk. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kan kita minta, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Dalam masa yang sama kita minta, ya Allah, jauhkanlah kami daripada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat. Min adabinna, minta jauhlah dengan api Allah, dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat tengok orang tu banyak ilmu, Masya Allah lah. Tapi Nabi kata banyak ilmu saja tak ada nilai. Nah,
Tapi jangan pula lepas ni tuan-tuan kata ni ilmu banyak pun tak amal tak jadi. Jangan sebut gitu pula, marah dia orang lah. Ya, kita cuma sekadar diperjelaskan kepada kita. Kita tak tahu dia beramal ataupun tidak. Tak tahu, itu bukan kerja kita. Kita tidak boleh menghukum orang tu ada ilmu tak beramal dan sebagainya, tidak. Kita hanya beramal dengan ilmu yang kita ada. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia katakan 3 golongan yang akan diseksa pada hari akhirat nanti. 3 golongan. Golongan pertama, puak-puak ustaz, ustazah yang duk mengajar Quran kah, duk mengajar ilmu, ajar apa. Jadi Allah tanya dia, aku bagi banyak nikmat-nikmatku kepadamu, mau buat apa? Dia kata, kami dapat ilmu, dengan ilmu itu kami mendidik masyarakat. Demi kerana-Mu ya Allah. Allah kata, kazabta, bohong kamu. Sebenarnya kamu mengajar itu bukan kerana aku, tapi adalah kerana yang lain. Yang mengajar Quran nak bagi orang sebut kata dia guru Quran tersahur. Yang ustaz-ustaz tu mengajar bagi orang kata ustaz tu hebat dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan yang kedua, dermawan. Orang yang bagi duit banyak buat dermawan, buat masjid, buat apa. Lalu Allah tanya dia, rezeki yang aku bagi, nikmat yang aku bagi kepada kamu semua tu, kamu buat apa? Dia kata, dengan rezeki yang ada tu aku telah membantu fakir miskin, aku membantu anak yatim, aku membantu ibu-ibu tunggal. Lalu Allah kata, kadzab, kamu bohong, kamu berbohong. Sebenarnya kamu lakukan itu supaya orang panggil kamu sebagai orang yang dermawan. Orang yang dermawan, bukan kerana Allah, tapi nak bagi orang panggil orang yang dermawan. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, dia akan panggil orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang tahu kata dia mati syahid. Lalu Allah tanya dia, seperti soalan yang sama juga, apa yang kamu gunakan dengan rezeki, dengan masa, apa yang aku kurnia kepadamu? Dia kata, aku telah pun berjihad di jalan Allah dengan seluruh tenaga aku demi untukmu ya Allah. Allah kata, kadzabta, kamu berbohong. Sebenarnya kamu berjuang bukan kerana aku, tapi kamu berjuang semata-mata supaya kamu dipanggil pahlawan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi maknanya ada manusia yang seperti itulah, tapi bukan kesemua. Tapi ada manusia yang semacam itu, tuan-tuan. Inilah 3 golongan utama nanti yang akan dipimpin, akan ditanya dan akan disoal nanti. Mudah-mudahan kita terselamat dari itu semua, insya-Allah. Allahu Akbar, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang berilmu, yang tidak beramal dengan ilmunya, tidak mempunyai apa-apa pun selain gambaran ilmu itu dan bayangannya sahaja, maknanya tanpa ada apa makna dan hakikatnya. Setengah para salafus salih, mereka berkata, setengah para salafus salih rahimahullah berkata, ilmu itu sentiasa meminta diamalkan. Ilmu yang ada pada seseorang, sebut di dalam surah Zumar, apakah beza orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Samakah orang munafik dengan orang Islam? Sudah tentulah la yastawun, tak sama. Inilah antara lain disebutkanlah kepada kita. Dia kata akan diperintahkan beberapa kaum dari orang-orang yang memahami isi Al-Quran
untuk dibawa masuk ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Lalu mereka memprotes, kami dimulakan dahulu sebelum penyembah berhala itu. Maka dijawab kepada mereka, benar, bukankah orang yang mengetahui itu tidak sama dengan orang yang mengetahui? Itulah yang ditanya di dalam hadis ini. Allahu akbar, wallahu a'lam. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Memang tak sama lah. Tak sama lah. Maka setengah daripada orang-orang yang berilmu, ni sebut, setengah daripada orang-orang yang berilmu meskipun tidak beramal dengan ilmunya ataupun mengajarkan kepada orang lain, mereka suka pula menyeru kepada yang serong-serong, yang salah. Kita ajar betul tapi dia ajar salah. Masya Allah. Mereka gemar membuka pintu-pintu takwil. Banyak sangatlah ni. Dia mari cerita yang pelik-pelik. Cerita yang pelik-pelik lah. Dan menunjukkan kepada orang awam cara-cara yang mudah untuk menentukan sesuatu hukum. Dia bagi jalan yang mudah. Apa mudah? Dia kata duk sibuk berapa pergi semayang kat seorang masjid tu, Allah tahu dah kita nak buat baik ke kita nak buat jahat. Berapa sibuk-sibuk lagi semayang kat rumah sudah. Ada tu yang tak mari. Tu yang tak mari. Dulu orang panggil apa? Semayang pakai niat. Niat tu dah lah, tak pergi dah. Padahal Allah tahu dah niat dia. Ada tok guru kata niat nak makan boleh kenyang, dia kata. Allah alam lah, dulu dah. Allah alam lah. Allahu akbar, masya-Allah. Sehinggalah terbuka jalan untuk memilih ataupun membelit ataupun menipu, supaya mereka dapat mengelakkan diri daripada mengeluarkan hak-hak yang diwajibkan ke atas mereka oleh agama mereka, ataupun untuk nak merampas hak-hak orang lain. Jadi insyaAllah sikit lagi dah. Maka kata ulama, orang alim yang bersikap seperti ini ialah syaitan yang durjana. Bukan nak sebut nak, pengarang sebut, tu guru ni sebut. Ini sebut nak. Iaitu dikatakan mereka mengingkari dan penentang Allah dan Rasul. Allah Rasul sebut lain, mereka buat lain. Itu antara lain lah. Sebenarnya ia telah dilantik oleh syaitan untuk menjadi wakilnya di dunia. Allahu akbar. Ni orang yang macam ni. Ini disebutlah agar ia boleh menabur fitnah pada kesesatan dan kekeliruan. Maka orang ini dipandang oleh seperti kalde dan anjing dalam kelakuannya yang buruk dan hina dana ini. Ini disebutlah kepada kita. Kalau tidak, tentulah kalde dan anjing itu lebih utama daripadanya. Sebab kalde dan anjing, kata dia, sudah mati akan menjadi tanah, akan tetapi ia akan diseret ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Inilah ayat yang kita duk baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah
wallahu la yahdil qaumal zalimin. Shadaqallahul azim. Disebut perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, tetapi mereka tidak memikulnya, tidak menerima. Bagaikan kalde yang memikul kitab-kitab di atas belakangnya. Amatlah buruk kaum yang mendustakan keterangan-keterangan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang menginaya dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah gambarannya. Himar kalde atas belakang dia duk bawa kitab, tapi dia tak ambil apa-apa manfaat. Itulah Allah membuat perbandingannya lah. Pembandingannya. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Allah sebut, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan keterangan kami kepadanya lalu dibuangnya. Sebab itu mereka telah didatangi syaitan, dan syaitan itu termasuk orang yang menyesatkan jalan. Inilah antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Dan akhirnya Allah sebut, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. Allah kata perumpamaannya macam anjing. Kalau engkau menghalaunya, dihulurkannya lidahnya. Dan jika engkau biarkan, dihulurkan juga lidahnya. Manakala kamu bagi tahu ke tak bagi tahu ke, sama lah, jantulah nak ceritanya. Inilah antara gambaran yang kita dapat sama-sama ambil pengajaran pada malam ini, iaitulah keutamaan ilmu hanya dicapai dengan amal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apa kita tak dapat banyak ilmu pun tak apa, tapi yang pasti ilmu yang kita perolehi itu insya-Allah kita terjemahkanlah di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah sedikit malam ni lah. Malaysia mai pula. Gitulah nak setiap malam kita mandi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum ana akhiri majlis malam ni, nak bagi tahulah kat tuan-tuan. Tanya hari dah nak sambut hari raya haji sebulan ni. Lebih kurang lah sebulan ni. Jadi insya-Allah sempena hari raya haji ni, ana dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan jamaah akan pergi ke Kemboja. Hanya kita ambil satu van ajalah, 8 orang, campur dengan pemandu dan juga pemandu pelancong. Jadi 10 orang lah satu van. Tak ajaklah nak ambil lagi. Kalau tuan-tuan kata nak pergi pun tak boleh ambil lah. Cuma nak cerita saja. Jadi kita pergi di sana 30 bulan Jun. 30 bulan Jun, raya kedua lah. Kalau ikut takwim kita tu hari raya kedua. Jadi kita pergi sana 4 hari 3 malam. Pergi sana 4 hari 3 malam. InsyaAllah lah kita akan pergi sana. InsyaAllah kita akan buat korban di sana. Di samping kita juga ada sedikit lebihan duit tu, kita juga nak bagilah sumbangan kepada masyarakat di sana. Jadi alhamdulillah hari ini mendapat sambutan, alhamdulillah. Setakat hari ini anak lebih 10 ekor dah lah yang kita dapat. Lebih 10 ekor dah. Kita target nak 10, tapi alhamdulillah dapat lebih dah. Cuma yang keduanya, kita juga buat di Malaysia ni, kita juga buat di Kedah, dan kita juga buat di Sabah.
hak ni tak berapa mendapat sambutan sebab agak mahal sikit kot no. Wallahu a'lam lah. Hak ni kita buat 780. Ni kalau ada lah, kalau ada tuan-tuan ke kawan-kawan ke sahabat-sahabat ke yang berhajat lah untuk nak buat yang ni, kita mengalu-alukan lah. Kita mengalu-alukan lah insyaAllah untuk ikut serta lah. Baru 2 ekor lebih sikit, 2 ekor lebih sikit. Kita duk ajak kalau dapat 3 ekor tu okey lah. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau ada di kalangan sahabat-sahabat ke kawan-kawan ke yang berhajat, cuma satu bahagian 780, ya insyaAllah. Dan yang ketiga juga kami buat untuk di Mekah. Alhamdulillah, hak yang di Mekah ni pun mendapat sambutan lah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kami sedang tumpukan untuk mencari beberapa bahagian untuk dibuat di Kedah dan juga di Sabah. Inilah yang sedang kita usahakanlah insyaAllah. Itulah hajat kita. Dan akhir sekali, seperti yang kita sedia maklumlah, pihak surau kita, juga menganjurkan korban untuk kita buat di Aceh. Untuk kita buat di Aceh, yang anda tengok baru dapat seekor kaji, baru dapat seekor. Jadi kalau adalah tuan-tuan yang untuk ikuti serta bersama korban di Aceh ni, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan pengurusi kita lah, Tuan Haji Daud, untuk sama-sama kita membantulah Ustaz tu, imam kita tu, Ustaz Pak Qururuzi, yang mari jadi imam kita baru ni ya. Jadi sama-sama lah kita menolong, membantu sekadar yang kita mampu. Kalau tak mampu juga tak apa tuan-tuan, tolonglah pakat-pakat kita doakan, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita dalam nak melaksanakannya lah insyaAllah. Itulah sedikit yang dapat dikongsikanlah pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelemahan itu daripada diri anda sendirilah. Jadi anda minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.